So, there's a new foldable in town. Yes, Oppo Find N yang baru je release. Yang mana this is the first foldable phone yang kecil. Kan? So, kau mesti tertanya, alah Fazli, benda ni like mini je kot. There's no other version yang menarik pun pasal foldable phone sekali tu kan. Actually, menarik. Tapi, apa yang Oppo cuba solvekan dekat sini and apa masalah yang dia dah timbulkan dekat sini bila dia buat Oppo Find N yang foldable phone yang mini version daripada semua market yang kita tengah fokus sekarang ni. Alright, kita cakap pasal dia punya specs Oppo Find N dulu. Dia actually pakai Snapdragon 888 which is not the latest one. Yang mana kalau kau tengok sebelum ni aku review yang ada Snapdragon 8 Gen 1. This one is a last year punya version. So Oppo, kenapa kau release benda ni like lambat sangat? Tapi tak apa, aku rasa orang yang pakai telefon ni tak aim untuk main game yang high end ataupun aim untuk main game je. So benda ni macam boleh lah, forgivable lah. Lepas tu dia ada 12GB RAM, ada juga version 8GB, but foldable phones patut letak 12GB juga untuk dia punya spek. Dia punya screen ni pula dekat bahagian depan ni actually dia pakai 5.5 inches. When the last time kau dengar orang pakai 5.5 inches dekat phone? Dah kurang kan sekarang kan, semua 6 ke atas kan, betul tak? So this one is 5.5 inches dekat bahagian dalam. Oi. Nasib baik tak jatuh sih. Kalau tak jatuh ni rosak telefon ni. And then dekat bahagian dalam, this one is 120Hz LTPO macam kau cakap, 7.1 inches. Fazli, so kalau kau cakap benda ni like foldable phone yang mini, how small is this foldable phones mini ni Fazli? Cuba bagi gambaran sikit. So ni adalah iPhone 12 mini. Okay, iPhone 12 mini. Bila aku rapatkan dia, kau nampak tak? Dia actually almost sama tau. Aku boleh kata dah sama dah dia punya ukuran. So nampak dia punya kecilnya foldable phone ni. And agak-agak korang akan selesa tak pakai iPhone ni. And then jangan lupa juga untuk version iPhone 12 mini ni actually dia tak dapat sambutan yang agak memberangsangkan lah. So Apple mungkin akan discontinue mini version of iPhone. So dah tak ada dah, maybe the next iPhone. Adakah benda yang sama akan berlaku dekat Oppo Find N ni? So yang ni kita tak tahu. So kita akan cakap dulu pasal dia punya overall pengalaman aku lah kan. Pertama kali aku pakai telefon ni, aku cuba fikir apa yang Oppo cuba selesaikan. Nak kecilkan phone tu semata-mata orang lain tak buat, ataupun dia nak cuba masalah apa yang foldable phone yang biasa besar tu ada. So dekat sini aku nampak ada dua benda yang penting untuk orang yang fokuskan dekat foldable phone yang version mini ni. Okay, untuk first version, adakah benda ni ringan? Sebab kau tahu bila kecil maka probably akan jadi ringan kan. Sama juga macam iPhone 12 mini tu. No, it's still heavy untuk dekat tangan. So kalau kau nak pegang lama-lama tu agak lenguh dekat tangan. Kalau kau pegang time duduk atas katil, phone dekat atas kepala tu, high chance untuk dahi kau bengkak. Satu benda yang kau perlu tahu juga adalah dia punya foldable screen ni actually dia tak pakai feature ataupun cara dia guna dekat Samsung Fold tau. So dekat Samsung Fold dia actually ada crease dekat tengah ni. But this one, it's less of a crease sebab dia pakai water drop punya style sama macam Honor Magic V yang aku tunjuk hari tu. Lepas tu disebabkan telefon ni kecil, adakah aku boleh guna sebelah tangan? Sebab common dengan semua telefon yang kecil, orang akan cakap ni boleh guna sebelah tangan. Tak perlu pakai modern punya smartphone sebab yang tu semua besar kan. 6.5 lah, 6.4 lah. Yes, untuk bahagian depan ni memang boleh guna sebelah tangan. Tapi untuk foldable phones, it still feels massive untuk pakai. So, apa yang cuba Oppo selesaikan dekat sini? Aku pun tak pasti sebab aku tak nampak foldable phone adalah sebuah telefon untuk pakai sebelah tangan. I've never terbayang pun untuk fikir benda tu. So that's why aku persoal juga dekat Oppo. Apa yang kau cuba tackle dekat sini? And setiap pembaharuan tu mesti ada masalah yang cuba untuk diselesaikan. But overall disebabkan dia pakai 60Hz dekat bahagian depan tu, membuatkan kau akan rasa nak pakai dekat bahagian dalam dia punya screen. And the animation, the transition, the opening apps memang rasa smooth kalau nak pakai. So sekarang ni aku akan beritahu korang satu problem yang sebelum ni tak ada dekat mana-mana foldable phones yang aku pernah alami. Yang paling common apa untuk foldable phones? Boleh korang teka tak? Tak apa, aku beritahu. Yang paling common sekali problem untuk foldable phones adalah dia punya apps
tak optimize. Tak optimize maksudnya dia akan jadi straight bodoh macam tu dekat tengah kan. So mana-mana apps yang kau buka akan duduk dekat tengah macam ni. But disebabkan Oppo Find N ni, dia ataupun software dia pakai Android 11 and version Oppo tak silap aku V12 tak silap aku untuk ni. Overall aku boleh kata it's really thought out. Maksudnya dekat sini walaupun dia tak support apps tu untuk foldable phones yang mini ataupun mana-mana foldable phones untuk apps tu, dia boleh ke tengah dan ketepikan benda tu ataupun apps tu. Contohnya dekat sini aku akan buka satu apps dan korang boleh nampak yang apps ni akan duduk tengah-tengah kan. So dekat kiri kanan ni dia tak ada apa-apa. So is it convenient kalau aku nak pakai foldable phones macam ni? Tak kan. So apa yang Oppo letak dekat dalam dia punya software adalah boleh gerakkan kiri kanan. So korang boleh guna one hand. So that's very clever. Aku boleh bagi props dekat Oppo sebab feature ni actually I've never really think akan possible ataupun orang terfikir pun. There's more tau. Bukan tu je yang aku boleh cakap pasal kekurangan foldable phones yang mini ni. Dalam banyak-banyak masalah, aku rasa benda ni is paling kritikal sebab dia melibatkan developer juga. Contohnya dekat sini, so bila dia tahu ada foldable phones keluar, kata okay, kita dah boleh stretch kan untuk kita punya apps untuk compatible dengan mana-mana foldable kan. So dia tak nampak kosong dekat bahagian tepi tu. So the problem is, kalau kau buka Instagram kan, dia memang optimize. Tapi masalahnya gambar-gambar dalam tu dia jadi besar tau. So bila dia jadi besar, apa jadi dengan besar tu? Gambar tu dia akan tertutup dengan semua konten dekat atas and konten dekat bawah. So korang perlu macam like scroll untuk tengok the full picture. So korang tak boleh nak tengok full picture. Dia jadi macam zoom tau. Benda tu melibatkan developer untuk apps tu untuk tahu yang dia tak boleh nak kecilkan gambar tu sewenang-wenangnya. Kan? Betul tak? Especially bila kau dah ada video ataupun gambar yang support sampai vertical straight macam tu. So that is a big problem untuk bahagian developer juga untuk bagi pengalaman yang elok dekat dalam Oppo Find N ni. That is a problem yang ada dekat mini version of foldable phones. Korang kena ingat benda tu. Sekarang kita akan cakap pasal dia punya bateri pula. Walaupun telefon ni is a mini version of foldable phones, dia actually packs quite a battery. 4500 mAh is huge untuk sebuah telefon yang kecil kan. So untuk telefon ni pun actually tak sampai 3.5 aku rasa. Untuk dekat sini dia ada advantage dia which is ada 2 layer kan. So dia boleh letakkan dua-dua bateri tu ataupun combine it to be 4500 mAh. Dan actually tahan and sangat-sangat tahan. And disebabkan skrin dia tu kecil, dia draw less power dengan bateri besar macam tu. Sebab kalau korang kenal and aku sendiri tahu yang bila pakai foldable phones, bateri dia tak berapa nak bagus sangat. Sebab you have a massive screen kan. Bukan dekat bahagian dalam je, bahagian luar pun besar juga. So nampak dia terpaksa kecilkan kita punya penggunaan untuk foldable yang biasa. So this one is really tahan dia punya bateri. Kelebihan dia adalah tu untuk bateri. Kekurangan dia adalah dia punya charger actually 33 watt je. So untuk 55% dalam masa 30 minit. So it's quite long but it's there, it's fast charge. And kalau korang rasa fancy sebab kebanyakan kita dah start guna wireless charging kan, dia actually support juga dekat bahagian belakang. So dia tak ketinggalan untuk guna wireless charging. For now Oppo Find N dia tak officially available dekat Malaysia. This one rahsia macam mana aku dapat. But I'm going to tell you guys that it's quite interesting untuk dapatkan foldable yang mini. Sebab aku tak pernah terfikir pun untuk dapatkan foldable version mini ni. Ada banyak yang Oppo perlu tackle lagi untuk masalah-masalah yang ada dekat foldable phones. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!